Netizen di Malaysia dapat ranking ke-5 dunia kategori cyberbully. Ingat tak 7 golongan yang mendapat naungan daripada arasy Allah, yang mana tak ada naungan selainnya pada hari akhirat kelak. Nombor 1 apa? Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ni jangan cerita Perdana Menteri dengan agung aja tuan-tuan. Termasuklah ketua blok tuan-tuan. Yang paling copek masuk neraka tu apa tak? AJK Surau yang selalu sebut aku AJK biasa-biasa je. Tu yang paling awal masuk neraka tuan-tuan. Sebab bila dia sebut AJK biasa-biasa tu seolah-olah kau tak payah buat kerja, jangan main-main. Kena buat kerja. Ada amanah dia, betul tak? Tu dia. Kan? Tu sebabnya kalau kita tengok dalam hal ni, pemimpin, nombor 1, pemimpin yang adil. Termasuk juga CEO rumah tangga. Suami, jangan main-main. Tak adil kita dengan keluarga. Kira pemimpin yang adil ke tidak kita? Kan? Nak pula contoh yang isteri ramai. Kan? Jadi, kan? Bagus perempuan. Hangguk dia, bagus. Orang sini dia sekarang susah nak cari kat kawasan ni. Saya dengar orang perempuannya berfikiran terbuka. Alhamdulillah. Dia lagi ramai isteri, lagi Allah Ta'ala tanya, kau tak adil, jangan main-main. Jangan main-main. Kita ada 3 isteri kan, contoh ada 4 isteri. Isteri pertama katalah hari ni ikan kembung 2 ekor. Isteri kedua 3 ke 4 tapi tak akan kembung. Ikan kembung. Tapi kalau yang ketiga tu allergic ikan. Tak boleh ikan kembung. I kena makan binatang-binatang liar. Sudah dia tolong. Kena cari yang lebih kurang harga dia. Dan ingat, katalah hari ni giliran isteri pertama. Ni nak ajar contoh. Nak tunjuk susah. Giliran isteri pertama, so isteri kedua, ketiga, keempat. Kalau boleh hantarlah makanan tu, hantar melauk tu tadi, setakat pintu pagar je. Sehingga ni arwah Datuk Ismail Kamus pernah sebut ni. Melangkah je masuk kat pagar rumah nombor 2 tu. Kan? Dah tak adil dah. Sebab kau hari ni turn isteri pertama. Isteri kedua kau nak hantar lauk je. Isteri kedua okey lagi. Abang, singgahlah kejap. Abang kena adil. Makin besar nombor tu, makin payah. Isteri ketiga, abang, kejap aja, kau jangan macam-macam. Aku nak hantar lauk je ni. Hantar lauk. Isteri keempat dia tak cakap macam ni je. Tak masuk. Tak masuk ke? Sampai hati abang kan. Ayolah, kejap je lah. Kejap je dah tak adil. Memang. Ada banyak lagi lah. Adil ni meletakkan satu kena pada tempatnya. Nampak tak? Tak semestinya beli kereta Alphard habis semua kau belikan Alphard. Tak. Kenapa kau beli Alphard tu? Sebab yang ni anak ramai. Rajin dia beranak. Yang seorang ni 2 tahun sekali, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sekali baru beranak. Okeylah. Tak payahlah kereta besar-besar mana. Faham tak? Satu kena pada tempatnya. Tapi kalau ada yang tak adil, kena tuan-tuan. Habis pemimpin yang adil. Kedua, nantilah kita hurailah tu tajuk lainnya. Yang kedua, orang muda yang sibuk beribadah pada Allah. Macam malam ni kan ramai anak-anak muda datang ke surau, termasuklah yang mewarna kat luar ni kan. Itu salah satu cara nak tarik budak-budak datang ke surau. Bagus. Nampak? Kedua, anak-anak muda menyibukkan dirinya beribadah pada Allah. Ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Pergilah ke mana pun, daripada sini bila balik kampung pergi ke Melaka, dia tanya, pergi ke mana ada pun dia tanya, masjid dekat tak? Tolong hantar ayah di masjid, anak sembahyang kat masjid juga. Hati terpaut pada masjid. Keempat, orang yang diajak, orang yang bercinta, berkasih sayang, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Dia sayang bini dia pun kerana Allah, bukan sebab lain, bukan kerana nafsu. Nampak tak? Kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya tapi ditolaknya kerana takut pada Allah. Bukan maknanya perempuan buruk dan miskin boleh. Kalau dah kaya dan lawa pun kau tolak, yang buruk lagi tak selera, faham? Yang keenam, orang yang bersedekah tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu makna merahsiakan sumbangannya. Itu golongan yang dapat tu. Tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Itu sebab, tapi kita jangan ambil alih kerja Allah Ta'ala dengan kerja malaikat, tuan-tuan.
Allah Ta'ala maha mengetahui. Dalam Quran dan surah Baqarah beritahu, kalau kamu memberi secara terang-terangan supaya dapat memberi contoh yang baik pada orang lain, maka dia baik buat kamu. Tapi kalau kamu memberi secara rahsia sembunyi-sembunyi, maka ia lebih baik buat kamu. Jadi dua-dua baik, tapi paling baik rahsiakan. Kita pun nampak contoh, nampak Ustaz Abid Liu, dia bagi sumbangan ke orang kan. Ada orang cakap, ni konten ni, dia nak tunjuk ke orang. Mana kau tahu dalam hati dia? Jangan kita nak cakap pasal orang, kan? Tu dia. Tak tahu dalam hati orang, jangan kita nak ambil alih. Netizen kita ni paling power dalam dunia tu. Netizen di Malaysia dapat ranking ke-5 dunia kategori cyberbully. Israel pun koyak. Dia membalun, banyak sampai orang bunuh diri, tuan-tuan. Gila betul netizen Malaysia. Kalau membalun, ya Allah Akbar. Tak apalah, saya tak nak komen banyak. Kejap lagi aku pun kena balun ni, kau tengok lah. Tapi itu dia cerita dia. Tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Sebaik-baiknya rahsiakan. Tapi kalau orang tu bagi, contoh kali tu masuk dalam surau je, tabung dah tabung. Dia pakai QR aja. Tak kisahlah. Kalau orang tu masuk, ada tabung, terus pergi masuk duit dalam tabung. Dia pergi masuk duit dalam tabung, ada orang lain nampak. Dia kena punya orang pertama supaya orang lain nampak. Mudah-mudahan ada pahala tambahan untuk dia. Tu dia cerita dia. Nak tunjuk dia sedekah. Ada orang macam tu. Dan yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian berdoa tapi menangis kerana Allah. Dia duduk bersendirian, dia menangis kerana Allah Ta'ala. Ini pun dapat naungan daripada arasy Allah. Nampak 7 golongan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ni macam mana pun, maka bila kita ni sayang kat Allah Ta'ala, kita nak kerja satu benda dalam hidup kita, kita nak kerja bahagia. Jadi minta ampun dengan Allah, maghfirah. Dan yang ketiga, kejarlah rahmat Allah. Sebab dengan rahmat Allah kita boleh masuk syurga. Tak ada benda lain yang boleh tolong kita. Rahmat Allah boleh masuk syurga. Dan nak dapat rahmat Allah, tak ada cara lain. Beribadahlah sebanyak-banyaknya. Macam mana tuan-tuan, kita ibadah nak banyak-banyak memang tak ada lah tuan-tuan kan. Bukan cakap orang, termasuk yang bercakap ni. Kadang-kadang kita ni malih banyak. Bila kita zikir kan belakang imam kan, imam tadi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kata mereka Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berapa kali biasanya imam bawa? 3 kali. Tiba-tiba imam rajin nak buat semoleh malam tu. Astaghfirullahaladzim. Belakang bunyi banyak kali pula beristighfar. Dia pun marah. Kan aku dah cakap kau jadi imam, kau bagi dia jadi imam. Dia marah dia. Banyak sikit dia. Tahlil arwah. Buat kenduri tahlil kan bila meninggal ke, tak kisahlah. Ataupun kita nak buat kenduri saja, panggil orang buat kat rumah, buat kat surau ke, buat kat rumah ke, kan tuan-tuan. Berapa lama tahlil ni biasa? Berapa lama biasa tahlil? Setengah jam ya settle kan. Tuan-tuan nak tahu tahlil lama, tuan-tuan pergi Seremban tuan-tuan. Lepas tu pondok arwah Syekh Murtada dulu tak ada pendek-pendek zikir tuan. Dah hilang-hilang lutut baru doa tuan-tuan. Rabbi shfina min kulli da wa afina minal bala. Rabbi shfina min kulli da wa afina minal bala. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, salimna wal muslimin. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Maknanya sampailah sul afdalul zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Wih, dah ujung dah ni. Tak ada tuan-tuan, 1000 kali balun ni. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuan-tuan, tu dah ponik tuan tu. Doa pun dah samut-samut kaki tuan-tuan. Tapi bila fikir balik, cuma cakap, kalau kita duduk rumah sendiri, belum tentu kita buat banyak tu, betul tak? Tapi orang sini tak, saya nampak tadi, dia naik tangga, astagfirullah, astagfirullah. Saya nampak tadi, la ilaha illallah, yang seorang budak tu tadi, masa nak datang ke surau tadi. Agaklah tuan-tuan. Tentulah. Itu sebabnya ada orang marah kan. Ada orang marah. Ni saya cakap dia marah ni komen ni. Sudahlah tahlil ni Nabi tak buat semua masuk neraka. Yalah, yang tahlil ni semua masuk neraka. Yang duduk kat kedai mamak yang tak buat apa, tak semayang tak apa, semua syurga tu.
Yang ayat baca awal tadi surah Al-Ahzab ayat 21, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak, zikir banyak-banyak, zikr tu ingat Allah. Tu sebab kita baca ingat Allah banyak-banyak. Dua pahala paling besar dalam kenduri arwah tu. Pertama zikir, yang kedua makan. Iya, sebab tuan rumah tu sedekah makan. Adalah orang balutnya menyusahkan tuan rumah, orang tu meninggal menyusah. Siapa kata mesti bagi makan? Berapa banyak tahlil buat kat surau tak payah bagi makan pun ada orang lain sumbang tu, pulanglah. Adakah JK surau ni dia pagi-pagi kat timur rumah cakap kau nak bagi ke tak? Tak ada pun. Tak paksa. Nampak tak? Itu aja. Ulama Nusantara tu memang dah disusunnya zikir lepas ni. Kan dibuat kaifiat tu tahlil tu, lepas ni baca ni, lepas ni baca ni, baca ni, supaya sebab orang Melayu ni terkena tuan-tuan, satu Asia Tenggara ni orang Melayu terkena dengan malih tuan-tuan. Kalau tak disusun macam tu memang tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tahu bangun ni sombong dengan Allah Taala tuan-tuan. Kok pemalih sekalipun paling tidak lepas bagi salam, paling tidak istighfar 3 kali. Yang paling ringkas astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Doa tuan-tuan, minta, jangan sombong, minta Allah, ya Allah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar walhamdulillahil alamin. Paling ringkas sekali doa. Doa apa tu? Siapa cakap tu doa makan? Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah kami fima razaqtana, ke atas rezeki kami, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami pada azab api neraka. Mano makan? Kau doa faham pun tidak. Tapi jangan baca kuat-kuat. Slow-slow je. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azab. Budak sekolah tu terang, dah makan. Dia betul. Budak kocik tu pula sound pakcik tu. Pakcik dah tua pun doa makan. Sian dia tu lah. Sabarlah aku kan. Budak tu tak tahu. Tapi sebenarnya kalau nampak lembaga yang pelik-pelik pun nampak lembaga lah. Itu doa yang paling baik sekali. Kau nampak hantu lah apa semua kan. Nampak baca ala-ala Samsul Yusuf, baca macam filem munafik. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Lari dia. Sebab apa? Hantu tercakap gila dengan aku nak dimakan dia tu. Hantu pun tahu tu doa makan tuan. Aduh. Bukan sebab dia takut dengan ayat tu. Nak dimakan aku. Doa makan macam mana tu kan. Macam tu lah tuan-tuan.